Boleh sampai sini okey Tunggu teruskan lagi So dah ada kehilangan air, pertukaran gas, fotosintesis. Okey. So kita masuk sel penggawal. Okey, sel penggawal kita kat sini lah. Ni sel penggawal kita. So tadi kita dah cerita mengenai sel epidermis, sel palisad. Sekarang kita nak masuk sel penggawal. Okey. Okey, so sel penggawal ni dia tujuannya ni. Sebenarnya yang tengah-tengah tu stoma je. Yang kawal stoma tu namanya sel penggawal yang hijau ni. Jadi sel penggawal ni cara dia nak kawal macam mana? Dia kawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, lubang tengah tu namanya stoma. Stoma adalah liang kecil antara sel penggawal. Jadi stoma ni biasanya terbuka ya. Biasanya terbuka pada waktu siang lah. Apa tujuannya? Untuk proses fotosintesis. Fotosintesis. Stoma adalah akan tertutup pada waktu malam lah atau apabila tumbuhan kehilangan banyak air. Kalau hari panas sangat pun dia tutup juga. Sebab dia tak nak hilang air banyak. Dia nak hari siang yang sedang-sedang je. Okay, now kita masuk sel rambut ni, akar ni. Cerita pasal akar. Masuk sel rambut ya. Jadi sel rambut akan meningkatkan apa? Luas permukaan. Betul, luas permukaan. Okey. Jadi dia menyerap lebih banyak air dan nutrien. Okey, boleh salin dulu. Okey, kita bagi kawan-kawan yang baru join nak salin dulu ke? Kita bagi dia salin kejap ya. Kejap aku check ya, ada tak yang tak dapat masuk lagi kelas ke? Maklumlah dah lama ni tinggal. Okey. Okay, now kita nak masuk yang berikutnya ya. Okay, now kita nak masuk mengenai pembentukan organisma. Okay. So, organisma ni benda-benda yang hidup lah. Termasuklah diri kita, manusia, tumbuhan, pokok dan sebagainya. Okay, jadi kat sini kita dah belajar mula-mula sel tu. Sel ni dia akan menjadi tisu. So, kita bermula dengan sel. Kita ni hidup ni Allah ciptakan kita mula-mula sebelum jadi zygote, kita hanyalah sel yang kecil. Sel tu dia akan bergumpal-gumpal, dia akan menjadi tisu. Okey, lepas tisu dia akan jadi organ. Jadi ada banyak organ lah. Jantung, organ ni macam jantung, paru-paru, kita ada kidney, ginjal. Semua tu organ. Okey. Jadi bila ada banyak organ ni dah berhubung antara satu sama lain, kita terbentuklah sebagai sistem. Contoh kita bernafas. Ambil udara, kod hidung, organ. Masuk ke esophagus, masuk ke trachea, paru-paru, organ. Lepas tu nak transfer ke jantung, organ lagi. Dia dah jadi berhubung antara satu dengan lain. Jadi kalau kita dilahirkan sebagai kurang sempurna, kalau sistem kita tak bagus, kita akan jadi cacat lah guys. Sebab itulah kena tebuk sana, tebuk sini.
Sebab sistem kita tak berhubung. Kesian tak? Kawan cikgu dia ada anak dia seorang. Anaknya tak boleh nak makan. Mulut dia adalah. Sebab nanti kalau dia makan, makanan tu akan masuk dekat paru-paru. Epiglottis dia tak bagus. Sebab untuk pengetahuan korang, bila kita telan kan, okay, aku lukis sikit bila kita makan, mulut kita kan, mulut kita, Allah, buruk pula jadi. Mulut kita, macam ni ke mulut kita? Bolehlah macam ni lah. Guna feeding tube. Okey. Feeding tube boleh lah. Jadi, dia akan masuk. Bila kita makan ni sebenarnya, dekat sini kita ada epiglottis. Epiglottis ni dia nak kawal sama ada masuk dekat perut ataupun masuk dekat peparu. Masuk kat paru atau masuk kat perut. Jadi kalau epiglottis ni tak bagus, nanti makanan tu akan masuk kat paru. Maksudnya sistem tak berhubung. Kalau masuk paru macam mana? Dah tersumbat lah. Nak bernafas kan. Jadi kena pakai feeding tube. Ataupun dia kena berubat lah. Nak kena baik balik ni. Adakah kita boleh mati? Ya, boleh mati. Jadi doktor nak usahakan lah, nak pulihkan balik benda ni. Kita pun sama Haikal. Kalau kita pun ataupun siapa-siapa yang sihat sekarang, kalau mungkin kita accident, bukan kita lah, orang lain kan, accident ke ataupun kena jangkitan kuman ke, kalau epiglottis kita ni mempunyai masalah ke, kita akan menghadapi benda yang sama. Jadi syukurlah ya kita ada epiglottis yang bagus, boleh makan, boleh telan. Sebab itu kita kena banyak syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesihatan dan kesempurnaan hidup. Kalau tak susah lah, kena pakai alat lagi, kena tebuk kat sini ke, susah nak hidup. Nak menjalankan kehidupan seharian susah. Jadi kita syukur dengan ada kita yang ada apa yang kita ada sekarang lah. Akan datang tak tahu lagi lah macam mana. Kalau tak accident pun mungkin tua. Cikgu dah tua kan. Mungkin setengah-setengah organ tu taklah berfungsi dengan bagus. Kena makan pun kena pelan-pelan. Dah tua kan. Macam tu. Okey, tu salah satu sistem yang kita cerita ni lah. Okey, lepas sistem dah siap, maka terbentuklah manusia ataupun haiwan. Jadi manusia, haiwan, pokok tu kita panggillah sebagai organisma. Tengok, kita sebagai manusia ni untuk menjadi manusia banyak kita perlukan. Kita perlukan sel, tisu, organ, sistem. Barulah menjadi orang. Okey, kalau macam ameba, paramecium. Ameba dia sel je. Kat sini je ameba. Jadi sebab itulah ameba dia simple hidup dia. Dia tak perlukan hidung. Dia tak perlukan tangan. Sebab dia hanyalah sel sahaja, guys. Sebab tu namanya adalah unicell. Dia hidup dengan satu sel je. Jadi dia tak adalah tisu. Jadi ini bermaksud semakin besar sesuatu organism, semakin banyaklah sistem yang diperlukan. Contohnya macam ikan paus. Ikan paus besar kan? Jadi dia banyak sistem dan organ. Dan semakin besar sesuatu organism, semakin panjang umur dia. Umur manusia agaknya berapa lama hidup? Siapa nak teka? Manusia hidup berapa? Anggaran 100 jarang lah Lia. 80 lah kebanyakan kot. 70, 80 lah. Sebab kesihatan kita dah bagus. 100 yang paling tua yang kita pernah dengar 166. 166 tahun. Tapi dah tak larat dah pun. Mungkin banyak baring lah. 91 pun ada Ikal. Kebanyakan kita ambil purata 80 lah Ikal. Asyik kata 86. Dr. Mahathir ada. Alah, tengok Dr. Mahathir, kawan dia semua dah tak ada dah Lia. Dia seorang je ada. 166. Tapi dia tak kuat lah. 166 tu mungkin dah baring ataupun duduk ala kursi roda. Dia tak kuat. Mungkin dia bernafas je Kak. Kalau orang macam tu, mungkin dia bernafas saja kot. Bernafas, makan pun guna tiup. Larat untuk hidup, hiduplah. Tapi tak larat untuk mengurus diri Kak. Kita nak kita hidup dan boleh mengurus diri. Kita tak susahkan orang lain.
Kalau kita hidup, orang lain kena bantu, nanti orang tu lah susahkan dia kan. Dia pun nak hidup juga. Jadi, oleh itu kita yang sihat ni kena jagalah kesihatan kita. Okey, boleh Jadi manusia lebih kurang 80 tahun. Kalau ikan paus, lagi lama sebab dia besar. Okey. Kalau macam benda kecil, contohnya macam semut ataupun nyamuk. Nyamuk lebih kurang 2 minggu dia matilah. Sebab tu nyamuk sentiasa ada. Ubat nyamuk tak habis kan. Nyamuk kalau hidup, kalau kita tak pukul dia, 2 minggu, 3 minggu dia matilah. Lahir nyamuk yang baru. Jadi nyamuk takkan habis. Sebab dia kecil. Jadi dia cepat mati dan dia cepat membiak. Semut pun sama kan. Spray dah banyak. Minggu depan spray banyak lagi. Betul tak? Jadi makin kecil dia, makin cepat dia mati. Okey. Okey. Ni contohnya ya. Kita bermula dengan sel epithelium. Contoh dia bagi ni. Sel epithelium. Kalau pokok bermula dengan sel epidermis. Lepas tu bila sel epithelium banyak-banyak, dia akan menjadi tisu epithelium. Ini kalau sel epidermis banyak-banyak, dia akan jadi tisu epidermis. Jadi sel manusia ni ada banyak ya. Kita ada sel epithelium, kita ada sel otot. Jadi sel tu ada banyak jenis. Jadi kat sini kita pasal sel epithelium sahaja. Boleh. Jadi sel banyaklah. Sel kardiak masa. Kenapa kecil cepat dia mati, cikgu? Sebab Tuhan ciptakan macam tu. Kalau makin besar, mungkin sebab dia nak membesar tu perlukan masa, Haikal. Macam Haikal lah nak jadi orang besar kan perlukan masa kan. Tapi nyamuk, masa 2-3, kalau dia dah menetas tu, dalam masa 2-3 hari dah besar dah. Dia cepat dewasa, cepatlah mati. Kita lambat dewasa, lambatlah sikit mati. Okey, lepas tu sel ni bercantum-bercantum sehinggalah dia menjadi satu organ. Kalau untuk haiwan ataupun manusia, jadilah ni dia ambil apa ni? Tisu apa ni? Perut. Kat sini pokok dia ambil sebagai daun. Dah jadilah macam satu organ. Organ boleh organ. Okey, jadi ni kalau ikut kita cakaplah ni sel. Ini sebagai kita punya tisu. Ini sebagai organ. Okey, bila organ dah banyak, nampak ada perut, ada paru-paru, dia dah jadi sistem. Ni gabungan pokok-pokok, batang dan sebagainya jadi sistem. Bila sistem dah jadi, dia akan jadi organisma. Dah siaplah orang tersebut. Okey, clear sekarang Macam itulah manusia terbentuk. Jadi benda-benda ni kan nanti korang akan bawa semua ni sampai ke SPM balik. Jadi kalau kita tak faham konsep ni kan, kita macam bela-bela lah sikit. Alamak. Siapa-siapa yang form 3 pun, hujung tahun nanti korang akan jumpa balik soalan ni. Biasanya cikgu awak akan ambil jugalah soalan daripada form 1, form 2. Okay, now cikgu nak masuk seterusnya 2.16 ya. Sistem dalam tubuh manusia. Okey, kita ada sistem dalam tubuh manusia. Okey, sistem tadi kat sistem ni. Ni sistem tau. Okey, sistem ni dia berada kat sini ni. Tengok. Untuk menjadi manusia, kita ada 11 sistem. Kita ada sistem perkumuhan. Okey, kita ada sistem rangka. Kita ada sistem limfa. Tengok berapa banyak sistem kita ada ni. Kita ada sistem integumen. Integumen ni macam kulit. Kita ada sistem otot. Ada sistem penghadaman. Ada sistem saraf. Ada sistem peredaran darah. Ada sistem respirasi. Respirasi ni bernafas. Ada sistem endokrin. Ada sistem pembiakan. Cuba kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sistem kita ada. Haikal, Jadi bukan senang Tuhan nak cipta kita ni. Ada 11 sistem. Barulah kita sempurna sebagai manusia. Jadi kalau orang tu dilahirkan dengan, katakanlah dia mempunyai sistem
Sistem perkumuhan dia bermasalah. Sistem lain dah okey dah. Perkumuhan problem. Dia mungkin bermasalah lah, berpenyakit lah dia. Mungkin cacat ataupun tak boleh hidup lama lah. Jadi kita ni kalau yang sempurna ni maksudnya 11 sistem kita sangat bagus. Jadi kat sini kan kita ada 11 sistem untuk manusia. Pokok lagi banyak. Sebab tu korang belajar sains banyak tau. Baru boleh nampak kan ada 11 sistem. Sebab tu kita belajar darah lah. Kita belajar otot lah. Belajar bernafas lah. Semua tu adalah sistem. Belajar peranakan lah kan. Barulah korang nampak. Okay, jom kita buat sikit. Kita ada masa lagi dalam 10 minit. Cikgu cerita pasal 3 rangka ni Okey, terdapat pelbagai sistem yang menjalankan fungsi penting dalam tubuh manusia. Setiap sistem terdiri daripada beberapa organ. Jadi, contohnya dekat sini, sistem perkumuhan. Satu sistem, tapi kita ada beberapa organ. Paru-paru, ginjal, kulit. 3 organ gabung jadi satu sistem. Faham tak? Jadi, sistem kita ni mesti ada beberapa organ. Sebut sistem mesti ada organ. Okey, boleh. Okey, kita buka pada soalan. Nak tanya apa tak? Kita open sikit. Takut bosan lah pula belajar je kan. Nak tanya apa tak guys? Ada apa nak tanya? Okey, kita tengok sistem perkumuhan. Apakah fungsi sistem perkumuhan? Siapa tahu? Siapa tahu? Fungsi perkumuhan untuk? Ni mesti untuk menyingkirkan. Menyingkirkan apa? Menyingkirkan bahan buangan. Bahan buangan. Bahan buangan lah. Bahan buangan sini bukan najis. Najis tu kumuh perkumuhan. Perkumuhan pula. Najis tu tinja. Tinja tu nanti di bawah penghadaman. Ni. Kat sini. Najis kat sini. Najis kat ni ada usus-usus ni kan. Najis kat sini. Alicia. Dekat atas ni dia tak panggil najis bahan buangan. Dia panggil bahan kumuh ni. Bahan kumuh ni adalah seperti peluh. Kulit ni peluh lah. Ginjal ni air kencing. Urin. Paru-paru ni adalah karbon dioksida. Ini namanya adalah bahan kumuh. Bahan buangan kumuh tu namanya adalah 3 perkara. Peluh, urin, air kencing dan juga karbon dioksida. Jadi bila sebut, nyatakan 3 bahan kumuh. 3 ni lah. Jangan kita sebut najis pula. Najis tu bukan bahan kumuh. Najis tu di bawah pencernaan. Sebab kita makan tau. Makan dia cerna, dia baru jadi najis. Okey, boleh faham tulis kat sini. Jadi peluh, karbon dioksida dan juga ginjal tadi lupa ibu. Urin. Urin tu air kencing. Okey, boleh clear Okey, kita dah masuk sistem rangka. Jadi rangka kita ni tulang lah kita punya organ-organ kita ni. Okey, sebenarnya apakah fungsi tulang yang ada dalam diri kita? Okey, siapa nak jawab ni? Banyak pula tulang tu. Kalau aksiden patah, macam mana? Jadi, apakah peranan tulang ni, guys? Tulang ni hidup tak hidup? Siapa tahu? Dia sebenarnya memberi sokongan. Menguatkan tulang. Nak hidup. Memang untuk hidup. Tapi untuk apa sebenarnya? Dia bukan untuk menguatkan tulang sebenarnya. Untuk memberi sokongan. Tulang tu mana kuat dah pun. Untuk kuatkan tulang lagi, kena makan fosforus lah. Kena makan kalsium baru tulang kuat. Tujuan tulang tu sebenarnya untuk menyokong. Menyokong diri kita ni. Menyokong badan kita ni. Sebab tu badan kita boleh duduk tegak. Boleh berdiri. Kalau tulang tak ada, macam nak duduk berdiri. Lembik je lah. Jadi tulang kita ni menyokong. Untuk kita bergerak, bangun. Okey, lepas tu korang nampak tak? Ni ada bahagian paru-paru, ada rib kan? Ada sangkar rusuk tu. Okey, sangkar rusuk ni tujuannya adalah untuk
kita boleh kata melindungi organ. Melindungi organ. Jadi kalau kita jatuh daripada basikal ke, dalam ni ada paru-paru, ada jantung. Jadi kita punya rib, sangkar rusuk kita akan melindungi organ kalau jatuh sikit-sikit lah. Tapi kalau aksiden kuat, tak boleh buat apalah, hancurlah kita. Dan satu lagi, tulang ni special sikit. Walaupun patah, dia boleh grow ya. Kita cantum dia, dia boleh bercantum balik. Dia boleh macam tumbuh balik. Cuma cantum kena cantik lah. Kalau cantum bengkok, dia akan tumbuh bengkok lah. Dia ikut macam mana kita cantum. Sebab tu bila cantum, kita pergi hospital, dia kena semen. Supaya nak tengok betul-betul tulang kita straight. Kalau tak semen, nanti kalau bengkok sikit, dia akan grow bengkok. Bila jalan kaki bengkok je. Jadi make sure kita kena, kalau patah ke, kena pergi semen. Supaya semen, keras semennya, dia dah grow, tulang kita dah bercantum, baru dia boleh pecahkan semen tersebut. Okey, boleh. Okey, kita nak masuk satu lagi. Sistem limfa. Pernah dengar sistem limfa tak? Pernah dengar sistem limfa? Korang pernah dengar sistem darah? Saluran darah tahu? Tak pernah tahu ya? Okey, limfa ni kawan kepada salur darah. Salur darah tahulah kan? Okey, limfa ni, salur limfa ni macam darah, urat-urat juga. Salur limfa ni lebih banyak saluran dia berbanding saluran darah. Macam mana nak tahu limfa? Nak tahu limfa kan? Korang punya urat tu, korang nampak tak yang ada warna hijau ke? Perasan tak? Yang hijau tu biasanya limfa. Biasanya limfa. Sebab limfa ni dia membawa nutrien dan antibody. Perasan ya? Tak ada hijau. Biru je. Alamak. Biru tu tak lama tu Lia. Gurau Lia. Hijau lah Lia, tak betul-betul. Dekat urat kan, ada yang dekat tengah hijau. Ada? Nampak tak? Dia nampak hijau. Kan ada biru. Tak sure pula lah kalau ada biru. Ya, hijau biasa limfa. Dia membawa makanan-makanan dan juga antibody. Campur-campur lah. Dan macam dah secampur lah pula. Jadi limfa ni kawan kepada salur darah. Namanya, kalau darah tu namanya darah lah. Bendali darah kan. Kalau limfa namanya bendali limfa. Darah tu namanya sel darah. Warna merah tu. Limfa ni hijau ni namanya bendali limfa. Namanya bendali limfa. Dalam saluran limfa ni namanya bendali limfa. Okey, bendali limfa dalamnya. Okey, nanti dia berhubung dengan darah juga. So sebenarnya dia lebih kepada protect badan kita. Dia lebih kepada pertahanan badan lah. Pertahankan badan kita daripada serangan penyakit ataupun jangkitan bakteria ataupun virus ataupun virus ataupun apa-apa penyakit lain lah. Dan penyakit-penyakit lain, limfa ni memang ada antibody dia. Dia ada antibody kat situ. Okey. So, cikgu rasa cukup lah untuk 3 sistem kita belajar. Seminggu depan kita belajar semua sistem yang lain. Okey, korang dapat sesuatu tak malam ni? Boleh ke? Boleh faham sikit tak secara gambaran? Macam mana hidup kita ni? Boleh kan? Senang je kalau kita faham sebenarnya. Taklah susah sangat. Boleh aje. So, okey lah guys. Nampaknya kita stop sampai sini dulu.